Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Lungun. Tajuk kita pada kali ini ialah betapa besarnya kelebihan ibadah puasa. Hadisnya ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Muttafaqun alaih. Wahada lafzu riwayatil Bukhari. Maksudnya, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung telah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah baginya, melainkan ibadah puasa. Maka sesungguhnya, yakni ibadah puasa itu adalah bagiku dan akulah yang membalasnya. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Al-Bukhari. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis yang ada bersama dengan kita pada kali ini salah satu daripada hadis qudsi. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis qudsi? Mudahnya, hadis qudsi sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama ialah satu hadis yang maknanya datang daripada Allah Subhanahu Taala, sama ada melalui malaikat Jibril ataupun melalui ilham ataupun melalui mimpi yang dicampak ataupun yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang diterima oleh Nabi SAW dengan susunan kata daripada Nabi SAW. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis qudsi. Berbeza dengan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim lafaz dan maknanya datang daripada Allah SWT. Adapun hadis qudsi maknanya datang daripada Allah, lafaznya datang daripada Rasulullah SAW. Itu sedikit berkenaan dengan apa itu hadis qudsi. Maka dalam hadis ini kita lihat Rasulullah SAW menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah berfirman menyatakan tentang kelebihan ibadah puasa, yang mana setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam. Siapa anak Adam itu? Kita semua. Sebagai manusia, kita semua ni dipanggil anak Adam. Kerana apa kita dipanggil anak Adam? Kerana kita semua adalah berasal daripada Adam alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, kullukum min Adam. Setiap kamu ini adalah daripada Adam, wa Adam min turab. Dan Adam itu daripada tanah. Jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh manusia itu adalah baginya. Bagi siapa? Bagi anak Adam itu sendiri. Melainkan Allah. Ianya disandarkan. Melainkan ibadah puasa. Yang maknanya ianya disandarkan kepada Allah Subhanahu Taala, tidak kepada anak Adam alaihissalam itu sendiri. Kemudian Nabi menyatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman, dan akulah yang membalasnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat berkenaan dengan amalan yang dilakukan oleh kita ni, pada umumnya amalan yang dilakukan oleh kita maknanya bagi kita lah. Puasa yang kita lakukan adalah untuk kita, haji yang kita kerjakan untuk kita, zakat yang kita keluarkan untuk kita, puasa yang kita lakukan, yang kita laksanakan adalah untuk kita. Itu apa yang kita faham secara mudahnya.
Tetapi bila kita melihat hadis ini, seolah-olah apa yang difahami oleh kita itu adalah salah, berbeza sama sekali, sebagaimana yang telah kita lihat pada hadis ini, yang mana puasa itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa dia, kita yang melakukan ibadah puasa tu, sebagaimana juga sembahyang. Jadi apa bezanya, sehinggalah ibadat puasa itu, di dalam hadis ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa ibadah puasa itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini ada persoalan yang timbul. Dan begitu juga kalau kita melihat hakikat segala sesuatu amalan tu ialah semuanya adalah milik Allah. Semayang kita pun milik Allah, puasa kita pun milik Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah yang menjadikan kamu dan segala apa yang kamu kerjakan. Semayang, puasa, zakat, segala-galanya Allah Ta'ala yang lakukan. Tapi kenapa dalam bab ibadat selain pada puasa, seolah-olah disandarkan kepada kita? Adapun ibadah puasa disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis ini untuk kita memahaminya, apa yang dikendaki dengan sebenarnya akan perkataan yang ada dalam hadis ini, perlulah kita melihat apa yang dikemukakan oleh para ulama. Maka dengan penjelasan para alim ulama, kita akan dapat lihat apakah yang dikendaki, apakah yang dimaksudkan di sebalik apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam menjelaskan makna ini, para ulama sebenarnya telah berbeza pandangan, berbeza pendapat dalam menghuraikan makna yang dikendaki daripada ucapan kullu amali bani adam lahu illa siyam. Kita ambil di antaranya apa yang disebut dalam kitab Rawdah Al-Muttaqin. Kalau kita lihat dalam kitab Rawdah Al-Muttaqin ini, dinyatakan kepada kita 7 pandangan, 7 pendapat. Maka kita ambil pandangan yang mungkin agak mudah untuk kita memahaminya sahaja, insya-Allah. Baik, yang pertama kita ambil pandangan yang keempat. Pandangan yang keempat, yang mana maksud kullu amali ibni adam lahu ini ialah anna a'malahum mudhafatun ilaihim. Bahawa sesungguhnya amalan mereka, yakni amalan manusia anak Adam itu disandarkan secara umumnya kepada mereka, yakni kepada mereka sendiri, yakni kepada hamba-hamba itu sendiri, kepada manusia itu sendiri. Illa siyam, melainkan ibadat puasa. Maka ini disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Adhafahu ila nafsih tashrifan. Kerana Allah Ta'ala menyandarkan kepada dirinya itu. Kenapa? Kerana nak memuliakan ibadat puasa. Yang mana kalau kita lihat pada hakikatnya, semua amalan itu milik Allah Ta'ala. Tapi yang selain pada puasa disandarkan kepada manusia itu sendiri, melainkan ibadat puasa. Sebab apa? Kerana nak menunjukkan tentang kemuliaan ibadat puasa. Sebagaimana kita nak faham hadis ni, kita faham rumah. Rumah yang kita diami dengan surau. Yang mana rumah kita ni ialah secara majazinya adalah milik kita. Tapi pada hakikat sebenarnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah rumah kita ni kita sebut sebagai Baitullah, rumah Allah? Tidak. Tidak. Yang kita sebut Baitullah tu pada tempat yang macam mana? Itulah pada tempat yang kita buat ibadat. Masjid, surau kita panggil Baitullah. Kita panggil Baitullah, rumah Allah Ta'ala. Kalau lihat surau, masjid, rumah kita, pada hakikat ni semuanya adalah milik siapa? Milik Allah Ta'ala belaka, bukan milik kita. Kalau betul milik kita, maksud kita yang menentukan segala-galanya, rumah tidak akan ada lah orang yang kehilangan rumah kerana kebakaran, orang yang hilang rumah kerana tsunami dan seumpamanya. Kalau betul-betul milik kita, maka itu menunjukkan bahawa semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam percakapan kita, dalam penggunaan harian kita, kita tak guna rumah kita duduk ni
dengan kita menyatakan ni rumah siapa? Ni rumah Allah. Kita tak guna begitu. Kita guna yang majazi. Ni rumah siapa? Ni rumah saya lah. Rumah saya. Tapi hakikat sebenar kita tahu. Ini merupakan satu pinjaman yang sebenarnya dimiliki oleh Allah SWT, yang Allah Ta'ala beri pada kita sebagai satu amanah yang Allah Ta'ala akan hisab. Rumah yang Allah Ta'ala beri ni, bagaimana kita imarahkannya, bagaimana kita menyelenggara rumah ini, apa yang kita lakukan di rumah tempat tinggal kita ni, sebagai tempat maksiat ke ataupun sebagai tempat untuk melaksanakan ibadat, menunaikan tanggungjawab kita terhadap anak-anak, menyediakan tempat tinggal dan seumpamanya. Itu dia sahabat-sahabat. Baik. Jadi kita tak katalah rumah kita ni sebagai rumah Allah, tapi kita kata ni rumah saya. Tapi bila berkenaan dengan masjid, berkenaan dengan surau, kita sebut apa dia? Itu adalah Baitullah. Sebab apa kita sebut Baitullah? Sebab kita nak nyatakan bahawa tempat itu adalah tempat yang mulia. Tempat yang mulia tak sama dengan tempat tinggal kita ni. Ada hukum hakam yang tersendiri, yang ada pada surau masjid yang tidak ada pada rumah kita. Begitulah bandingnya ni. Kita nak faham. Nabi sebut kullu amali ibni adam lahu illa siyam ni, nak beritahu kepada kita puasa disandarkan kepada Allah tu nak menunjukkan kemuliaan ibadah puasa. Yang mana sebenarnya kalau ikut pada hakikat ni semuanya adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi yang disandar, ada pun amalan yang lain disandarkan kepada manusia itu sendiri. Itu nak menunjukkan apa dia? Betapa pada zahirnya, pada majazinya, semayang yang kita buat tu adalah kita yang buat. Puasa yang kita ibadat haji yang kita buat tu kita yang kerjakan, kita yang lakukan. Maknanya ia adalah milik kita secara majazi. Tapi bila pada hakikat, wallahu khalaqakum wama ta'malun, semua amalan milik Allah SWT. Cuma disebut dalam hadis demikian, iaitu disandarkan puasa tu kepada Allah, tidak amalan yang lain, kerana nak menunjukkan kemuliaan ibadat puasa. Itu salah satu apa yang disebutkan oleh ulama. Kemudian ada ulama menyatakan bahawa maksud maksud kulli amali ibni adam lahu illa siyam ini, kita ambil pandangan yang keenam yang disebutkan di sini, yang pandangan kedua yang kita kongsikan ialah anna al-a'mala kullaha zahiratun lil malaikah fataktabuha illa shaum. Sesungguhnya amalan semuanya zahir bagi malaikat, terus zahir bagi malaikat. Fataktubuha illa shaum, maka malaikat menulisnya. Illa shaum, malaikat puasa, malaikat ibadat puasa. Sebab apa? Jadi puasa ni bukan amalan yang zahirah, yang tidak nyata bagi malaikat. Sebab apa dinyatakan demikian? Ini pandangan yang disebutkan di sini. Lalu dikata fa innama huwa niyyatun wa imsak. Kerana ibadat puasa ni yang berkait dengan dalam hati, niat dan menegah daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Maka Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui dengan sebenar-benarnya, wa yatawalla jazaa'ah. Allah Ta'ala lah yang yang menentukan akan jazaahu, akan balasannya. Jadi itu maksud yang dikemukakan di sini. Kemudian yang seterusnya pandangan yang ketujuh. Pandangan yang ketujuh, kita ambil pandangan ketujuh yang mana ia merupakan pandangan yang ketiga yang kita kongsikan di sini. Iaitulah annal a'mala qad kushifat li bani adam maqadiru thawabiha. Itu sesungguhnya segala amalan telah dibukakan bagi anak Adam. Maksudnya telah didedahkan bagi anak Adam maqadir thawabiha, yakni kadar sukatan pahala masing-masing, yakni amalan-amalan wa tad'ifiha, dan juga gandaannya telah didedahkan oleh Allah Ta'ala. Telah didedahkan. Illa siyam, mereka ibadat puasa, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberi pahala di atas ibadat puasa ni bi ghairi taqdirin, dalam keadaan tidak didedahkan sejauh mana gandaan ni. Adapun ibadat yang lain telah didedahkan gandaannya, yang mana sampai kepada 10 dan boleh digandakan sehinggalah sampai kepada 700 gandaan. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain riwayat Muslim, di mana
Allah di mana dinyatakan dalam hadis tersebut, kullu amali ibni adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam itu digandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha. Itulah satu kebajikan diganda 10 ila 700 dha'fin sehinggalah menjadi 700. Qala Allah Ta'ala illa shaum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, mereka puasa. Mana ibadat yang lain diganda. Habis banyak dia akan sampai 700 gandaan. Ada pun ibadat puasa, maka dia terkeluar daripada gandaan sampai 700. Bahkan mungkin lebih lagi daripada 700 tersebut. Maka nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya kedudukan ibadat puasa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu di antara pandangan yang dikemukakan oleh ulama tentang maksud kullu amali bani adama lahu illa siyam. Kemudian selepas daripada itu Allah Taala berfirman, fa innahu li, maka ketahuilah sesungguhnya ibadat puasa itu adalah untukku, bagiku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Maksudnya disandarkan berkenaan dengan ibadat puasa, aku yang akan balas. Padahal ibadat lain pun siapa yang balas? Allah Ta'ala juga yang balas. Tapi bila Allah Ta'ala sebut demikian, wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Rawdah Muttaqin, wa ana ajzi bih bayanu li'azimi fadlihi wa kathrati thawabih. Menunjuk ini merupakan satu keterangan bagi menunjukkan kebesaran, kehebatan, kelebihan ibadat puasa dan banyaknya pahala ibadat puasa. Li annal karima, kerana Allah Taala yang Maha Mulia, idza akhbara bi annahu yatawalla bi nafsil jaza, bila mana Allah Taala yang Maha Mulia itu memberitahu bahawa dialah yang satu-satunya menentukan dengan dirinya tentang balasan bagi orang yang bagi puasa yang dilakukan oleh orang, setengah-setengah oleh manusia, iqtada 'azama qadri jaza wa si'atal 'ata. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa ganjaran ini amat luas, amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama tentang ibadat puasa. Oleh kerana itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, sama-samalah kita menunaikan ibadat puasa ini dengan sebaik-baiknya sehinggalah diterima oleh Allah. Kerana ibadat yang diterima oleh Allah SWT yang dilakukan dengan sebaiknya, Masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setakat itulah untuk kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home dan patuhi SOP PKPB. Wallahu a'lam.